Bertemu kembali dalam Awani Sinar Awani dan saya masih bersiaran secara langsung di Bazar Aidilfitri Glam di Klebang ketika ini, dan ini antara booth yang terdapat di sini. Di belakang saya menjual beberapa jenis pakaian dan di sebelah sana baju-baju raya, dan di hadapan ada jual air, makanan-makanan dan juga dessert-dessert yang disediakan khusus untuk pengunjung yang berada di sini. Dan itulah suasananya ketika ini, dan saya akan meneruskan dengan laporan yang berikutnya. Namun sebentar lagi kita nak bawakan kepada anda, juga kita nak membawakan kepada anda melihat kepada suasana di sini, bagaimana orang ramai terus datang untuk memeriahkan Bazar Glam di Klebang ini. Dan kita teruskan dengan laporan yang berikutnya. Apa status penjualan dan penggunaan vape? Polemik melibatkan rokok elektrik itu seperti tiada kesudahan. Dan ketika isu melibatkan penggunaan vape masih menjadi perdebatan, kedai vape pula terus tumbuh bak cendawan selepas hujan. Pada tahun 2023, kerajaan telah mengecualikan produk cecair atau gel nikotin vape daripada Akta Racun 1952 yang menurut sesetengah pihak membolehkan produk itu dikawal selia dengan bijak dan bersepadu. Namun, adakah ia akan menjadi realiti? Ikuti Gempur Awani 7.45. Wartawan Firdaus Azil turun ke lapangan untuk meninjau situasi ini. Langkah kerajaan untuk mengecualikan produk cecair atau gel nikotin vape daripada Akta Racun 1952 mendapat sokongan beberapa pihak, khususnya pemain industri. Kata mereka, vape merupakan alternatif kepada rokok konvensional. Kandungan nikotinnya boleh diturunkan dan ditawarkan dalam aneka perisa. Pineapple ice, blueberry sour, raspberry, watermelon ice, cherry antara perisa popular yang menjadi pilihan pengguna vape di negara ini. Dengan bentuknya yang rata-ratanya kompak, mudah dibawa dan digunakan, vape dilihat menjadi pilihan dalam kalangan perokok tegar di Malaysia. Bukan itu saja, mereka yang sebelum ini tidak pernah terjebak dengan rokok konvensional juga, kini terlibat dalam penggunaan vape. Dan lebih membimbangkan, penjualan dan penggunaan vape ini turut melibatkan kanak-kanak. Bukan sekadar rakyat biasa. Wakil rakyat juga ada yang curi-curi isap vape di dalam bangunan parlimen. Dan bercakap mengenai parlimen, Badan Legislatif Pembuat Undang-Undang Negara, isu berkenaan penggunaan dan penjualan vape ini turut dilontarkan dan menjadi perdebatan. Persoalannya, penjualan vape yang pelbagai jenis ini di bawah punca kuasa siapa? Astro Awani turun melihat label yang sering digunakan oleh gerai-gerai yang menjual vape. Kesemuanya didapati meletakkan tanda kedai elektronik dan aksesori. Farhan Haziq, seorang peguam yang juga merupakan ahli majlis di salah satu pihak berkuasa tempatan di Selangor, berkongsi pandangan beliau. Sebenarnya lesen yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha vape ini, mereka tidak ada lesen khas ataupun lesen menjual vape. Apa yang mereka guna adalah lesen barangan elektronik. Di setiap PBT mereka memohon lesen elektronik dan kemudian diberikan lesen tersebutlah. Sebab kita tidak ada akta sebelum ini ataupun sebarang lesen khas yang mana lesen vape sebagai contoh. So jadi mereka beroperasi seperti mana kedai-kedai lesen elektronik, dan lesen elektronik ini adalah lesen yang mudah untuk bukan dianggap lesen berisiko. Sebab dalam majlis PBT dia ada lesen berisiko dan lesen tidak berisiko. Tidak kurang juga, ada yang cuba menyalahguna kafe-kafe tertentu untuk menjual peralatan dan cecair vape. Perbuatan itu ternyata menyalahi undang-undang. Kalau kita lihat, kita tidak ada satu garis panduan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dari segi bagaimana kita nak menguruskan kedai-kedai vape yang menjual vape inilah. Kalau kita perasan, ada satu vape ni telah jual lama, tapi kalau perasan pada tahun 2020, 21, 22 dia terlalu rancak. Hampir di setiap kawasan komersial, setiap blok mesti ada. Kadang satu blok tu boleh ada 3-4. Setakat ini, apa yang kita tahu, peraturan-peraturan di bawah Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 masih dikemas kini dan dijangka berkuat kuasa Jun ini. Kita nak mengawal kedai vape ni, kita perlu menunggu daripada KKM. Kalau kita baca daripada akta yang baru diluluskan, memang ada larangan-larangan untuk melabel, menjual dan sebagainya. Jadi dari segi undang-undang memang ada. Cuma dari segi perincian bagaimana kita nak mengawal kedai-kedai vape ini, itu perlu dikeluarkan satu peraturan-peraturan khas atau peraturan-peraturan pengawalan, penjualan dan pelabelan daripada pihak kementerian.
Pokok pangkalnya adalah soal penguatkuasaan. Tanpa penguatkuasaan, luluskanlah segala macam undang-undang dan akta. Langkah untuk mengawal selia penjualan dan penggunaan vape ini tidak akan ke mana-mana. Firdaus Azil, Gempur, Awan 745.